Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Santai Physics. Bagi yang belum like, komen, share dan subscribe, what are you waiting for? Kali ini kita akan belajar topik yang terbaru iaitu 4.3 haba pendam tentu. Jom. Tajuk kita kali ini adalah 4.3 haba pendam tentu ataupun specific latent heat. Jika anda masih lagi belum bersedia, this is the time for you to go and get your pen and paper. Kita sama-sama buat nota. Jom. Sebelum kita teruskan ke muatan haba tentu, kita lihat definisi dia dan lain-lain. Jom kita kembali ke sekolah rendah, sains sekolah rendah. Okey. Cikgu kita pernah ajar yang ais, kalau kita boleh lukis gambar ais, okey. Siapa tiada lukislah. Okey, boleh bertukar menjadi air. So bila kita ada ais ni dia boleh bertukar menjadi ais. So kita letak air dalam ni. Okey. So daripada ais boleh bertukar menjadi air. Dan air ni boleh juga bertukar menjadi wap air. Jadi wap air. So apa yang berlaku kalau kita tengok dalam gambar rajah ni adalah proses perubahan fasa. Inilah yang kita sebut sebagai proses perubahan fasa, di mana daripada pepejal menjadi cecair, daripada cecair menjadi gas. Antara ketiga-tiga perubahan ni akan ada satu persamaan. Boleh teka tak? Boleh. Persamaannya adalah perubahan fasa berlaku pada suhu yang sama. Suhu sama semasa perubahan fasa. Ciri yang ketiga pula adalah semasa proses perubahan fasa ini akan ada haba yang dibebaskan dan juga haba yang diserap. Okey, kita lihat gambar rajah ini. Dalam gambar rajah ini, semasa proses di mana ais bertukar fasa kepada air, akan berlaku haba yang diserap. Haba diserap. Okey. Semasa air menjadi wap air, bertukar fasa menjadi wap air, pun akan berlaku haba diserap. Tetapi semasa proses wap air, iaitu proses kondensasi, bertukar menjadi air, dekat sini akan berlaku apa? Haba dibebaskan. Haba dibebaskan. Haba dikeluarkan daripada proses tu. Kemudian daripada air menjadi ais pun haba dibebaskan kat sini. Proses ni haba dibebaskan. Okey. So haba-haba ini disebut sebagai haba pendam. Jadi inilah ciri yang ketiga. Yang pertama tadi adalah proses perubahan fasa berlaku pada suhu yang sama. Dan yang kedua, proses perubahan fasa hanya berlaku pada suhu-suhu tertentu. Dan yang ketiga, akan ada haba yang dibebaskan ataupun haba yang diserap. Dan haba ini kita sebut haba pendam. Okay. Sekarang, jom kita lihat definisi haba pendam tentu. Okay. Haba pendam tentu ataupun simbolnya L. Okey. So haba pendam tentu. Okey, kita warnakan dulu sebelum tu. Adalah jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan fasa bahan 1 kilogram pada suhu yang tetap. So kita list outkan dia apa. So dia adalah tenaga haba yang diperlukan, tenaga haba yang diperlukan
untuk menukarkan fasa. Okey, menukarkan fasa 1 kilogram bahan, dan poin yang keempat adalah pada suhu yang tetap. So, ini adalah definasi key point untuk definisi haba pendam tentu. Haba pendam tentu dibahagikan kepada dua jenis. Okey. So kita tulis dulu ya. Haba pendam tentu ada dua jenis. Yang pertama adalah haba pendam tentu perlakuran. Okey, haba pendam tentu perlakuran. So perlakuran. Dan haba pendam tentu yang kedua adalah haba pendam tentu penguapan. Haba pendam tentu penguapan. So kita tulis dulu. Penguapan. Apa beza kedua-dua ni? Okay. Untuk perlakuran, ianya berlaku antara, jom kita lukis. Tunjukkan skill lukisan kita. Walaupun tak cantik mana. Antara ais, okay, dengan air. Ais dengan air. Masa ais bertukar menjadi air, perubahan fasa ais kepada air, haba diserap. Okey. Kat sini akan ada haba diserap, dan haba ini kita sebut sebagai haba pendam tentu perlakuran. Okey, perubahan fasa daripada ais kepada air. Okey. Untuk penguapan pula, penguapan ni sedikit berbeza dengan perlakuran. Ia bermula daripada air. Okey, air bertukar fasa menjadi wap air. So, semasa proses air bertukar fasa menjadi wap air, juga akan ada haba yang diserap. Okey, akan ada haba yang diserap. Dan haba ini kita sebut sebagai haba pendam tentu penguapan. Okey, jom sekarang ni kita fokus dekat pelakuran dulu, kemudian kita fokus pula kepada penguapan. Semasa proses ais bertukar menjadi air, okey, kalau kita tengok lukisan ni, kita besarkan sikit. Okey, semasa proses ini sedang berlaku, haba diperlukan. Okey, haba pendam diperlukan. Okey, molekul-molekul apabila kita panaskan, molekul-molekul ais tadi dalam objek akan bergetar lebih cepat. Dalam ais ni akan bergetar lebih cepat menyebabkan tenaga kinetik. So, kalau kita boleh sama-sama faham kan, okey, apa yang berlaku adalah kita panaskan. Selepas dipanaskan akan haba diserap, betul? So, haba diserap. Haba ni adalah sebentuk tenaga. Haba diserap, dan haba itu akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. So, tenaga kinetik akan bertambah. So, objek itu, molekul-molekul ais tu akan bergetar. Okey, jika pemanasan tadi diteruskan, suhu akan semakin menaik. Suhu ais lah akan semakin naik sehingga mencapai satu takat. Apabila mencapai takat ini, pepejal tadi, ais tadi akan melebur menjadi air. Dan takat ini, okey, kita sebut sebagai takat lebur. Jadi apabila dah sampai takat lebur ni, okey, akan berlaku proses perubahan fasa tu. Okey. So, semasa proses perubahan ni berlaku, haba yang terus dibekalkan. Kan kita pemanasan tadi berterusan. Okey, tapi kali ni dia tidak digunakan lagi kepada tenaga kinetik. Tadi saya bagi tahu, haba yang diserap ditukarkan kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni lah yang menaikkan suhu ais tadi. Tapi bila sampai saja dekat takat lebur, haba yang dibekalkan tadi, okey, digunakan untuk
melemahkan, okey, untuk melemahkan daya ikatan molekul. Daya ikatan molekul. Dan haba inilah yang kita sebut sebagai haba pendam tentu perlakuran. Boleh follow? Perlakuran ialah jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan satu kilogram. Yang ini penting beza antara definisi general muatan haba tentu tadi. Haba pendam tentu tadi. So, haba pendam tentu perlakuran ialah jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kilogram bahan pepejal kepada cecair pada suhu yang tetap. Pada suhu tetap. So inilah beza dia, sebab dia ada tambahan kat mana? Tambahan dia dekat sini. Bahan pepejal kepada cecair. Kalau yang definisi umum tadi hanya pertukaran fasa. Boleh? Haba pendam tentu pelakuran ini juga mempunyai formulanya yang tersendiri. Okey, ianya diberikan oleh L, F means fusion. Okey, untuk bahasa Inggeris pelakuran disebut fusion. Diberikan oleh Q over M. So, haba pendam tentu pelakuran diberikan oleh formula L equals to QM. Jadi jumlah haba yang diperlukan adalah Q sama dengan M darab LF. Boleh follow? Selesai dengan haba pendam tentu pelakuran. Sekarang kita beralih pula kepada haba pendam tentu pengawapan. Okey, ianya berlaku apabila air bertukar fasa menjadi wap air. Okey, semasa proses ini berlaku, haba dibekalkan. Kita bekalkan haba. So, haba dibekalkan. Dia terus dibekalkan. Apa yang berlaku adalah haba ini pada peringkat pertama, peringkat awal adalah haba ditukarkan kepada tenaga kinetik. So, molekul-molekul air tadi mula bergetar dan suhu akan meningkat. Sampailah satu takat yang mana kita sebut sebagai takat didih. Bila dah sampai takat didih ni, haba yang dibekalkan akan digunakan bukan lagi untuk menambah tenaga kinetik, tetapi digunakan untuk memutuskan. Haba bila sampai dekat takat didih ni, haba digunakan untuk memutuskan. Jika pelakuran tadi hanya untuk melemahkan, tetapi untuk pengawapan digunakan untuk memutuskan daya ikatan molekul air tadi. Boleh faham tak so far? Seperti mana pelakuran tadi, haba pendam tentu pengawapan juga mempunyai perbezaan dari segi definisi, iaitu untuk pengawapan definisinya ialah haba pendam tentu pengawapan ialah jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan
1 kilogram bahan dalam bentuk apa? Cecair kepada gas, dan ianya berlaku pada suhu yang tetap. So ini adalah definition untuk haba pendam tentu penguapan. Seperti juga haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai formula dia yang tersendiri, iaitu LV. V ni stand untuk apa? V ni stand untuk vaporization. Okay, Q over M. Jadi kalau kita nak cari total ataupun jumlah haba yang diperlukan, kita tukar formula ni, dia akan jadi Q M L V. So ini adalah formula dia. So far harap semua boleh faham lah. Okay, sekarang ni saya nak bawa kita sama-sama untuk melihat apa yang kita sebut sebagai lengkung pemanasan. Okay, lengkung pemanasan. Okey, kita dapat lihat ada dua aksis. Satu yang menegak vertikal adalah suhu dan yang horizontal adalah masa. Okey, dan untuk memahami lengkung pemanasan ni, jom kita travel sama-sama, kita cuba faham. Okey, kita starting sebagai keadaan pepejal. Okey, somewhere dekat sini pepejal pada keadaan suhu bilik lah. Okey, suhu bilik somewhere dekat situ, bawah situ. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah kita panaskan pepejal ni. Dan apa yang akan berlaku adalah apabila pepejal ini dipanaskan, suhu dia akan bertambah. So jadi saya guna warna biru lah. So suhu dia akan naik sampai satu takat. So bila dah sampai satu takat, yang mana kita belajar tadi, takat lebur, akan berlaku proses perubahan fasa. So pada proses perubahan fasa ni, suhu adalah tetap. Jadi kenaikan tu dah tak ada. So dia akan mendatar. Masa akan berjalan, so dia akan menjadi mendatar macam tu. Sampai dah selesai semua proses perubahan fasa. Okey, daripada pepejal, kita starting sebagai pepejal kat sini. Kat sini kita menjadi pepejal. Okey, kemudian kita panaskan sampai satu takat, yang mana kita sebut takat dia takat apa? Takat lebur. Okey, takat lebur. So bila selesai proses takat lebur ni, haba ataupun suhu yang pemanasan yang berterusan tadi akan menaikkan suhu cair tu. Sebab apa? Pepejal bila dah sampai kat sini, semuanya akan dalam bentuk cair dah. Kemudian dia akan terus naik balik. Suhu tu akan terus bertambah. Tambah sampai bila? Sampai jumpa satu lagi takat baru, yang mana kita sebut takat ni sebagai takat didih, dan proses perubahan fasa seterusnya berlaku pada suhu yang tetap. Tempat yang saya highlightkan dengan warna merah ni, coklat ke merah tu? Okey, suhu dia remain constant. Okey, suhu dia akan remain constant. So daripada pepejal kat sini dia dah bertukar. Sini dah jadi start jadi cecair. Okey, dah jadi cecair. Kemudian diteruskan pemanasan tu, haba yang dibekalkan ditukarkan sebagai kinetic energy. Kemudian bila sampai satu takat, dekat sini takat apa pula? Ini adalah takat didih. Takat didih. So apa yang berlaku dekat sini, proses perubahan fasa yang seterusnya, iaitu cecair berubah menjadi uap air ataupun gas. Okey, dalam kes ni dia naik pula. Selepas dah habis semua proses tu, dia akan terus naik. Dah semua ini adalah gas. Itu adalah proses yang berlaku. Okey, proses yang berlaku. Jadi dekat mana takat didih? Kita highlightkan dengan warna hijau. So ini takat didih. Okey, dan kalau kita tarik dia warna hijau ni, ini. Okey, so takat didih dekat sini, yang saya tandakan X tu. Okey, kemudian takat lebur kat mana? Okey, kita tarik lagi daripada sini sampai ke sini. Okey, so kita tandakan X. So dua takat itu adalah takat didih dan takat cecair. Pada proses
perubahan fasa ni suhu tak berubah. Harapnya fahamlah situasi lengkung pemanasan ini. Okey, kalau ada soalan lagi boleh komen dekat ruangan bawah ini. Okey. Sekarang jom kita lihat pula lengkung penyejukan. Okey. Lengkung penyejukan. So kita akan bermula sebagai gas pada suhu yang agak tinggi. Okey, gas ni bila kita dah sejukkan dia akan kehilangan haba dan suhu dia akan berkurang. So dia akan jadi macam ni bentuk graf dia. Right. So selepas dah selesai pengurangan haba tu sampai satu takat, proses pembentukan molekul, daya ikatan molekul akan mula terbentuk. Dekat sini proses perubahan fasa tu akan berlaku. Okey. Pada masa ni keadaan jirim adalah campuran antara, sini kalau mula-mula tadi adalah gas. Okey, yang kedua ni akan campur antara gas dan juga cecair. Okey, haba dibebaskan untuk membentuk ikatan antara molekul. Dan berlaku ni, proses perubahan fasa ini berlaku pada suhunya tetap. So, selesai dekat situ, dia akan meneruskan lagi. Okey. Keadaan jirim kat sini time ni adalah cecair. Okey. Haba dibebaskan dan tenaga kinetik zarah pun berkurang, menyebabkan suhu dia pun berkurang macam biasa. Sampai satu takat, okey, apa yang berlaku adalah keadaan time ni adalah keadaan di mana cecair, okey, kat sini cecair tambah pepejal. Proses perubahan fasa seterusnya. Haba dibebaskan untuk memperkuatkan tadi. Yang mula-mula tadi nak membentuk, okey, untuk membentuk daya ikatan molekul. Sekarang ni dia nak, kalau saya boleh tulis kat sini, apa yang berlaku kat sini adalah membentuk. Kalau kat sini pula adalah menguatkan. Memperkuatkan pun boleh. Okey. Menguatkan daya ikatan tadi. Okey. So suhu yang berlaku sama juga, iaitu tidak berubah. Kemudian bila kita sejukkan lagi, dia dah jadi pepejal, kita sejukkan lagi, dia akan turun macam biasalah. Haba dibebaskan untuk mengurangkan tenaga kinetik. So bila dah kurangkan lagi tenaga kinetik tu, suhu pun berkurang. So jadi kita ada dua takat dekat situ. Satu takat di sini. Okey, satu lagi takat dekat sini yang mana kita sebut sebagai, yang mula-mula atas ni takat didih, yang kalau kita buat lengkung pemanas tadi tu. Okey, sama juga. Dekat point yang sama dia akan reverse balik. Kemudian dekat sini kita sebut takat takat apa? Takat penyejukan, bukan takat pendidihan. Takat peleburan. So far boleh faham Kalau ada soalan boleh komen kat ruang bawah. Okey, jom sekarang kita lihat pula aplikasi muatan haba pendam tentu di sekeliling kita. Okay. Mungkin ramai yang tak tahu yang peti ais dekat rumah kita tu menggunakan konsep ataupun mengaplikasikan haba pendam tentu. Sebelum tu jom kita lihat dulu gambar peti ais yang cikgu dapat daripada laman web Cikgu Sophie. Okay. Boleh pergi ke laman web dia, tutorsophie.blogspot.com. Okay. Ini peti ais daripada pandangan tepi. Okay. Daripada pandangan tepi. So kita ada perasanan kat sini adalah pintu dia lah. Okay. So, apa bahagian-bahagian yang penting dalam proses menyejukkan, sistem penyejukan peti sejuk ini? Kita ada pemampat, nombor satu tu. Okey, kita ada pemampat. Kemudian, ni nombor satu. Nombor dua, kita ada kondenser. Kemudian, kita ada injap pengembang. Dan nombor empat, kita ada penyejat. Okey, semuanya bermula pada pemampat ataupun kompresor. Okey, apa yang berlaku adalah ejen penyejuk yang digunakan ataupun gas freon, okey, akan dimampatkan. So, gas freon dimampatkan oleh kompresor.
kesan daripada proses pemampatan ni, suhu dan tekanan gas freon tadi akan bertambah, akan meningkat. Okey. Kemudian dia akan pergi pula kepada peringkat yang kedua, iaitu dikondenser. Semasa dikondenser ni, gas freon yang panas tadi akan membebaskan haba dalam proses kondensasi. Akan berlaku kondensasi. Okey, kalau saya boleh highlightkan dekat kawasan kondenser ni, ni. Okey. Dekat sini akan berlaku proses kondensasi di mana gas freon yang panas tadi akan membebaskan haba. Sebab tu kalau kita pergi belakang peti ais, kalau kamu letak tangan kan, kamu boleh rasa kepanasan tu. So dalam kondenser, gas freon yang panas membebaskan haba. So dekat peringkat yang kedua, gas freon membebaskan haba pendam. Okey, haba ni kita sebut haba pendam lah sebab dia berlaku semasa proses kondensasi. Okey. Gas freon ni bila dah berlaku proses kondensasi, dia akan bertukar menjadi apa? Daripada gas yang panas bertukar menjadi cecair. So dekat sini gas bertukar menjadi cecair. Kemudian disejukkan. Disejukkan oleh sirip penyejuk. Kalau kita nampak ni adalah sirip yang saya labelkan ni. Ini adalah sirip. Sirip penyejuk disejukkan dan haba dibebaskan ke persekitaran. So seterusnya cecair freon mengalir, pergi ke tingkat ke level yang ketiga, iaitu tahap ketiga. Cecair freon mengalir melalui injap pengembang ke ruang penyejat. Yang ketiga, cecair freon cecair freon mengalir melalui injap yang dekat atas ni, nombor 3 ni, injap pengembang. Injap pengembang ke ruang penyejat. Nombor 4, apa yang berlaku adalah semasa dekat ruang penyejat ataupun evaporator ni, cecair freon menyejat. Dekat sinilah, ni dekat sini, dekat kawasan yang saya bulatkan ni, apa yang berlaku kat situ adalah cecair, dalam masa ni freon dalam keadaan cecair. Cecair freon menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara dalam peti sejuk. Tadi dalam keadaan cecair, dia dah sejuk sikit. So bila dah sejuk sikit, haba yang ada dalam peti ais tadi akan diserap semasa proses penyejatan tadi tu. Cecair freon, apa yang akan berlaku adalah cecair freon bertukar menjadi gas freon, dan dia akan a little bit hot lah sebab dia dah serap haba kan. So haba gas freon tadi akan kembali, yang kelima lah, step yang kelima. Step yang kelima akan kembali ke gas freon, kembali ke kompresor ataupun pemampat. Proses tu akan berulang. Boleh faham so far? Selain peti sejuk, aplikasi haba pendam tertutup ini sebenarnya juga berlaku dekat badan kita sendiri. Jom kita tengok gambar ni. Ini ada seorang gambar seorang lelaki yang sedang apa? Sedang berpeluh. Sedang berpeluh. Apabila badan kita peluh,
Okay, apabila suhu badan kita meningkat, kita sama ada kita berjogging ataupun di tengah panas, suhu badan kita akan meningkat. Ini akan trigger sistem dalam badan kita untuk menghasilkan peluh. Okay, so apabila peluh ni dihasilkan, peluh ni akan menyejat. Okay, situasi dia simple je. Kita cuba tulis panas, badan kita panas. Okay, badan panas. Kemudian kita buat apa? Kita berpeluh lah. Okay, berpeluh. Selepas berpeluh apa jadi? Peluh ni akan menyejat. Okay, akan menyejat. So semasa proses penyejatan peluh ni, haba diserap dari badan dan menghasilkan kesan penyejukan. Okay, haba diserap dan menghasilkan kesan penyejukkan. Kadar penyejatan akan meningkat apabila terdapat peredaran udara. So jadi bila badan kita tengah panas, kita berpeluh, kalau kita duduk di bawah kipas angin ke ataupun hadapan kipas angin ke, aliran udara tadi akan menyebabkan kadar penyejatan tu bertambah dan kita akan cepat rasa sejuk badan kita. Itu sebenarnya proses aplikasi haba pendam tentu yang kita mungkin tak pernah sedar pun. Sampailah hari ini. Maka dengan itu sampailah kita ke penghujung rancangan kali ini. Okay, kalau kita boleh recap balik, hari ini kita dah tengok apa? Kita dah tengok perubahan fasa. Kemudian kita lihat muatan haba tentu, definitionnya. Kemudian kita bahagikan muatan haba tentu kepada dua jenis, perlakuran dan juga penguapan. Perlakuran antara ais dan air. Penguapan antara air ataupun cair dengan gas. Kemudian kita lihat lengkung pemanasan. Di mana takat didih, di mana takat lebor, dekat mana suhu yang tetap dan fasa-fasa yang berlaku. Kemudian kita juga lihat lengkung penyejukan. Kemudian selepas selesai lengkung penyejukan, kita lihat aplikasi haba pendam tentu. Kita ada peti sejuk, kita ada mula-mula kita ada kompresor, kemudian kita ada kondenser, kita ada injap, kemudian kita ada evaporator. So 4 struktur ni berfungsi dalam sistem penyejukan peti sejuk. Kemudian kita lihat pula sistem penyejukan badan kita. Bila mana kita panas, kita berpeluh. So jika anda ada lagi soalan yang tak faham, tinggalkan ruang di komen dekat bawah. Kalau ada masa, insya-Allah saya akan cuba menjawab. Maka dengan itu tamatlah perbincangan kita pada kali ini. Tajuk 4.3 haba pendam tentu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga masyarakat. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Semoga bertemu lagi di episod akan datang.